Okey, kelak di hari kiamat nanti yang dinamakan juga hari manusia, kan? Antara nama hari kiamat ni ada macam-macam yaumul bashar, manusia muslimat dirahmati Allah yang akan dihimpunkan. Setiap orang hanya akan dapat menuai hasil apa yang telah ditanamnya dahulu. Apa yang kamu nak tuai di akhirat, apa yang kamu tanam dulu di dunia. Jadi ibadah ni bukan solat, puasa, zakat. Kita bersabar dengan kerenah adik-beradik. Mak sakit, kita seorang yang jaga. Muslimat dirahmati Allah, kalau kita berkeluh kesah, dia jadi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Engkau dah sanggup berhenti kerja nak jaga makmu yang sakit ni, itu adalah sedekah yang telah engkau buat kepada seluruh keturunanmu, anak-anak ibumu. Dan anak-anak ibu yang lain masih buta, tak nampak. Muslimat, tak apa, Kak Long kan ada, Kak Long lah jaga, Kak Long dah berhenti kerja tu, tak apa. Kita merintih, nangis, kenapalah mereka tak nampak, ya Allah, jangan batalkan. Ustazah, abang long saya tu memang macam tu, bakhil, kedekut. Dahlah dia tak jaga mak, pampers mak pun tak bayarkan, ubat-ubat mak pun tak tolong beli. Saya sedih lah Ustazah. Akak dah cakap ke belum kat dia? Takkan dia tak faham, Kak? Memang ada manusia atas dunia ni yang tak faham. Kita kena cakap. Kalau akak tak boleh cakap dengan lisan, bagi tahulah dalam family group. Tapi janganlah laser sangat mulut tu dalam family group pun. Jari kita ni muslimat. Satu, kalau family group tu dia macam tak baca langsung, Ustazah, dia tak nak ambil tahu, gunakanlah Pak Long ke Mak Long ke, tolong nasihatkan abang akak tu, cari jalan. Sebab muslimat, kadang-kadang ada manusia ni kita rasa dia faham, takkan dia tak faham, Ustazah. Memang Allah hijab hatinya untuk faham. Faham ya muslimat? Ada manusia yang Allah letak sebelah masjid rumah, hayya ala salah, tak datang. Kan, kau pergi dululah, aku kemudian, dia kata muslimat. Dia tak datang juga. Sebab Allah tak pilih dia. Allahu Akbar. Kita kesian abang kita, takut abang kita dinerakakan oleh Allah kerana mak kita sakit. Patutnya bukan kita orang perempuan nombor satu. Tu tak bernyawa tu bercakap muslimat. Nombor satu yang menjaga ketika ibu dan ayah memerlukan adalah anak lelaki, wahai anak lelaki. Jadi peranan kita sebagai isteri, kalau ibu mertua kita sakit, tolong beritahu pada suami. Suami kita ngumpat kakaknya, ngumpat adik perempuannya, bang, memang abang sepatutnya. Habis tu awak kat sini, siapa nak jaga? Tak apa, memang abang sepatutnya. Sebab syurga abang pada mak. Muslimat dirahmati Allah, kita nak masuk syurga dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Jadi bertahanlah dengan apa yang kita cucuk tanam. Nampak tumbuhlah tikus pula Ustazah, cari racun tikus. Lah Ustazah, semut pula. Lah betik ni tak menjadi kuning, kata Kak Teh. Oh, tabur garam tepi dia muslimat. Jadi akhirnya, jadi usaha, kan? Usaha. Kalau kita tidak berusaha, hanya cakap, tak jadi apa. Boleh ya? Ini antara contoh-contoh yang kita tak hanya letakkan khauf ataupun rojak, kita tidak sekalikan khauf dan rojak itu. Kelak di hari kiamat nanti, ini sudah jelaslah di sini maksud dan harapan yang hakiki itu dengan cara menunggu atau mengharap yang diingini setelah diatur segala sebabnya terlebih dahulu, termasuk di bawah kuasa ikhtiar, usaha kita sendiri. Sebab tu saya berulang-ulang, jangan pernah jemu, malas untuk berusaha. Berusaha ini dimuliakan Allah. Orang yang lesu, yang bermalas-malasan muslimat, dia sedang menghina dirinya sendiri. Itu sebab malam tadi saya bagi lagi contoh yang saya terkesan sampai hari ini. Saya ziarah orang fakir miskin di Kedah, ceramah, muslimat dirahmati Allah, macam-macam. Batas-batas padi pun saya lalu. Ustazah, kat sini surau kecil, kereta Ustazah kena parking kat sana. Sabar je lah, okey, halal. Pergi je lah muslimat. Jalan batas-batas sawah pergi. Mokcik-mokciknya datang tempek bedak sejuk, kuliah duha kan. Saya pakai tudung hitam, nanti dia peluk melekat putih-putih kat tudung ni. Ustazah, kat sini kan ada rumah fakir miskin. Ustazah nak tak pergi? Kan? Nak sebab kuliah saya nanti pukul 3 petang saya nak jumpa. Jumpa muslimat, ya Allah cik, macam mana rumah macam ni cik kan. Ni kalau hujan air masuk terus, masuk macam air hujan tu lah. Lepas tu macam mana cik nak baca Quran? Mesti air jatuh dekat Quran. Lama dah tak baca Quran. Nampak tak muslimat? Kita jalan apa ni cik, ampayan pun tak ada ni, kalau terlekung semua nak basuh macam mana? Tak sembahyang lama, payah nak sembahyang, ayak pun tak ada. Masjid dekat ni muslimat dirahmati Allah.
Jadi akal masih ada. Makan macam mana cik? Ada orang mai hantar makan kan? Sihat, kaki boleh berjalan lagi. Minta maaf sebut, kita ni ahsanu taqwim. Allah cipta sempurna. Biar kamu tidak bergaji besar, biar kamu orang miskin, biar kamu duduk bawah jambatan pun muslimat, kamu diciptakan Allah ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Tapi kamu akan jadi asfala safilin. Apa asfal? Saya suka sebut ni supaya letak dalam minda kita. Kalau tanya orang Indonesia, aspal tu apa muslimat tu yang kita pijak tu bahasa Indonesia. Dia tak panggil jalan tar tu, tapi dia panggil aspal. Muslimat, asfala safilin, masya-Allah. Rupanya bahasa Indonesia tu tiru bahasa Arab. Makan ya. Pagi tadi Dr. Rafi kata hobi orang Arab, orang putih cakap tu tiru bahasa Arab. Hub, apa yang kita cinta, apa yang kita suka. Oh sungguhlah Ustaz Azai dapat ilmu dari tanyalah Ustaz. Tahu dah hobi bahasa Inggeris. Hub, cinta, kasih dalam bahasa Arab. Tapi rupanya orang putih kata ni bahasa aku. Dak, mu tiru bahasa Arab juga. Subhanallah, sebab mendatangkan cinta. Kita buat sesuatu yang kita cinta, buruk pun kita kata syok. Betul tak muslimat? Tapi kalau kita buat sesuatu yang bukan hobi kita, yang kita tak cinta, benda tu baik. Mak kata jom pergi masjid, free of charge. Kau nak pergi konsert malam ni, tiket saja RM200. Itu yang berdiri. Kalau nak grandstand punya, kau kena bayar RM500. Tak apa mak sanggup berdiri, kan? Yang masjid ni dalam aircon, muslimat. Kapet merah dibentangkan, free of charge. Orang tak datang. 7 hari mencintaimu. Yang melihat, menonton online. Ni online tau, bukan TV. Online, muslimat dirahmati Allah. Dalam minit-minit yang pertama, 200,000 orang menonton. 200,000 orang minit pertama tau muslimat. Tapi ada kuliah subuh buat dekat masjid kan. Minit-minit yang awal tu hanya 2 orang. Orang kelepah ini dah 10 minit 2 orang lagi. Sampailah ke sudah tak sampai 10 orang yang menonton. Sebab apa kita tak jadikan jalan menuju Allah ini sebagai hub, satu kecintaan. So kita tak boleh campak. Kalau ada satu vitamin kita boleh beli dekat farmasi, orang jual tu kata ini kalau acik bagi anak acik makan, confirm rajin pergi masjid. Agak-agak ibu-ibu nak beli tak? Beli muslimat. Ni kalau acik bagi makan dekat suami acik, confirm tak pandang perempuan lain dah. Saya rasa jual segala muslimat. Jual segala. Tapi tak ada satu doktor pun yang boleh buat ubat macam tu. Dia dari kita. So kita ini muslimat, bayangkan di mahsyar Allah, kita nak hidup, kita hanya claim apa yang dulu aku buat, apa yang dulu aku tanam. Amalan tu datang, kita marah pada tangan kanan, kenapa engkau tak keluar, kenapa tangan kiri yang keluar? Kan dulu masa kat dunia kita ngajar anak-anak kita ambil tangan baik, tangan kanan keluar. Tapi kenapa ke akhirat bila Allah nak kata ni buku amalmu yang keluar tangan kiri, sebab dia tergantung pada amalanmu ketika hidup. Itu masih okey lagi tahu muslimat. Ada orang yang terus dipalingkan oleh Allah. Kan? Kenapa aku pusing tangan aku sampai teruk sangat ni? Allah duduk belah belakang sana. Aku nak tengok wajah Allah. Allah tak sudi pandang wajahmu. Allahu Akbar, dicampak buku amalan macam tu. Kita kalau tadabbur Quran jumpa ayat-ayat macam ni, ya Allah, aku ni dah cukup ke untuk Allah pandangkan wajahnya padaku? Untuk tangan kanan aku ambil buku amalku, lalu aku bergembira, berseronok. Ini hasil yang aku cucuk tanamkan dulu. Maka berubahlah ibu-ibu, berpisahlah dengan maksiat. Jangan seronok lagi. Kita dah datang majlis ilmu tapi masih syok lagi benda-benda lara tu. Itu bukan taubat lagi ibu. Kalau taubat itu kita sudah tak suka dengan maksiat yang dulu kita pernah buat. Walaupun sekarang kita tak berbuat, kita jangan sokong orang yang buat. Sebab tu semalam ketika Datuk Hasan Ali kata, Ustazah tolong nasihat 2 minit je ni Ustazah, 2 minit remaja-remaja kita. Ustazah sebut anak-anak yang Ustazah kasihi, kan nak buat macam mana? Muslimat dirahmati Allah, berkawanlah dengan orang-orang tua. Muslimat, berkawan dengan orang-orang tua ni lain. Sebab roh mereka sudah bercakap dekat dengan mati kan. Malah Ustazah kawan orang tua asyik mati. Tapi mereka mati tak sekarang ni? Tak mati lagi. 5 tahun dah kawan orang tua tu, tak mati lagi. Sila hari bulan kalau mu tak jaga dalam kamu sedang ketawa, apa kata Imam Syafi'i, yang dekat coket, dekat jalan tar, dekat masjid sedang disusun elok tu, itu kain kafanmu. Faham muslimat? Yang sedang bersusun dekat ruang-ruang rak set pengurusan jenazah, itu kain kafanmu. Kamu masih tergelak, terbahak-bahak lagi atas dunia.
Jadi kalau kamu hidup atas dunia memikirkan kain kafanku sedang ditenun, maka kamu tidak akan ingat untuk terbahak-bahak berseronok atas dunia. Sebab kamu menangisi siapa kamu ketika berdiri di mahsyar Allah.